Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dibuka 2 hari lebih awal dari jangkaan, perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya kembali beroperasi sepenuhnya mulai 6 pagi esok. Ya, kabar gembira untuk hampir sejuta pengguna pengangkutan awam itu disertai jaminan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Ya, dan bagi memastikan kelancaran sistem, pemantauan pakar teknikal Rapid Rail diteruskan. Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya akan kembali dibuka sepenuhnya kepada pengguna mulai esok Isnin 14 November 2022 jam 6 pagi. Pengoperasian semula ini juga adalah 2 hari lebih awal daripada yang dijangkakan. Datuk Seri Dr. Wee juga meminta prasarana untuk terus menyediakan bas perantara di stesen terpilih sebagai langkah persediaan. Pampasan tiket selama 7 hari tetap diberikan walaupun pemberhentian perkhidmatan adalah selama 5 hari. Siang tadi, beliau meninjau pengoperasian LRT Laluan Kelana Jaya diiringi Wakil Prasarana dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Saudara, pengumuman tersebut pastinya memberi kelegaan kepada pengguna perkhidmatan LRT. Ini pandangan yang disuarakan mereka. Happy lah sebab dah boleh buka balik and memudahkan urusan nak berjalan dari sekitar area Kuala Lumpur. Sebab mana kan bila dah makin banyak, bila je dah tutup lalu LRT, kereta yang keluar pun makin banyak. Okey, so bila je dah open balik semula ni, saya lega lah. Banyak terima kasih kalau buka. Very thank you. It's all a relief lah sebab it takes time. Benda ni sistem punya technical issue kan. So it's a relief bila dah jadi balik, bila dah okey, sistem boleh operate balik macam biasa. Alhamdulillah, tren sudah, besok sudah boleh kita guna naik. Saya bersyukur amat-amat, alhamdulillah, di dalam saya punya perjalanan Allah sudah memberikan yang terbaik. Tren kita sudah boleh diguna lagi. Terima kasih Malaysia. Sementara itu, Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Pengangkutan untuk menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian menerusi penubuhan jawatan kuasa khas. Kejadian itu adalah kali kedua berlaku semasa beliau menjadi Perdana Menteri dan beliau tidak mahu perkara sama berulang kerana menyusahkan pengguna pengangkutan awam. InsyaAllah saya dah beri arahan kepada Menteri Pengangkutan bahawa perkara yang sama tidak boleh berlaku di masa-masa akan datang. Yang kita akan siasat bukan saja dari segi punca kerosakan, tapi kita akan siasat secara menyeluruh lah. Kenapa perkara ini berlaku sewaktu kempen sedang berjalan. Sebelum ini, prasarana mengumumkan perkhidmatan LRT antara stesen Kelana Jaya dan Ampang Pak digantung 7 hari bermula 9 November lepas, susulan perkhidmatan yang didapati tidak stabil. Tumpuan terus diberi kepada sektor keusahawanan yang merupakan antara elemen penting memacu pembangunan ekonomi termasuk dalam kalangan penduduk luar bandar. Walaupun negara telah mencapai kejayaan dalam konteks pembangunan infrastruktur di luar bandar, namun bidang ekonomi masyarakat luar bandar, kata Perdana Menteri, perlu diperkasa. Tidak dapat dinafikan kita telah mencapai kejayaan dalam konteks pembangunan infrastruktur luar bandar yang kini mempunyai bekalan elektrik dan air serta mempunyai rangkaian jalan raya yang sempurna. Kita juga telah melahirkan anak-anak luar bandar yang berjaya dalam pelbagai bidang dengan membelanjakan berbilion ringgit saban tahun bagi memastikan kawasan dan masyarakat luar bandar dimajukan di seluruh negara.
Usaha memperkasa masyarakat luar bandar itu juga, menurut Datuk Seri Ismail Sabri, adalah selari dengan matlamat aspirasi dalam dasar pembangunan luar bandar, iaitu wawasan luar bandar yang sejahtera, inklusif, mampan dan holistik menjelang 2030. Beliau berucap rasmikan mini karnival usahawan desa di dataran Krayong Bera Pahang. Perdana Menteri mengakui usahawan desa juga mempunyai potensi untuk berkembang menerusi penggunaan teknologi yang membolehkan mereka memasarkan jualan produk secara dalam talian sehingga ke pasaran antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri mahu kehidupan rakyat Bera terus dipertingkat dengan kepelbagaian bentuk ekonomi. Untuk itu, sokongan rakyat diperlukan bagi meneruskan agenda kemajuan yang ingin dibawanya. Menurut beliau, kampung tradisi antara fokus utamanya dalam membangunkan kawasan luar bandar. Bagi saya peluang 5 tahun, pasti lebih banyak pembangunan yang akan dibawa ke Kuala Triang. Yang pentingnya, parti yang kita pilih itu mesti parti yang boleh membuat jasa kepada kita. Setakat ini, sebanyak RM400,000 telah diperuntukkan kepada setiap cawangan di kampung tradisi di Bera, termasuk untuk pembangunan baharu. Beliau berkata demikian ketika berucap di program Ramah Mesra bersama penduduk kampung Kuala Triang di bilik gerakan Kampung Kuala Triang Bera. Sebelum itu, beliau sempat meluangkan masa bersama penduduk di kampung Imam Sulong Bera. Hadir sama calon Barisan Nasional Dun Guai, Datuk Sabariah Saidan. Pamer semangat solidariti dan menjaga nama baik parti sepanjang kempen PRU 15. Itu nasihat Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO kepada calon UMNO dan Barisan Nasional. Tegasnya, fokus utama parti dan pemimpin ketika ini seharusnya memastikan kemenangan calon Barisan Nasional supaya parti memperoleh jumlah kerusi yang dominan bagi membentuk kerajaan persekutuan. Saya harap perkara lain tu kita ketepikanlah dulu. Yang pentingnya solidariti di dalam UMNO dan juga BN mesti ditonjolkan. Kerana rakyat sedang melihat dan rakyat akan membuat pelbagai spekulasi kalau kita dilihat tidak bersama-sama di dalam menghadapi pilihan raya ini. Jadi apa pun yang kita buat, yang pentingnya adalah jaga nama baik parti dan yang pentingnya tingkatkan keyakinan rakyat kepada parti kita untuk kita menang menjadi parti yang dominan selepas pilihan raya nanti. Itulah cita-cita kita dan sasaran kita. Beliau terdahulu menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama penduduk kampung Batu Papan di Bera Pahang. Dakwaan kononnya ada anggota tentera telah mengundi awal dan dibayar untuk berbuat demikian disifatkan keterlaluan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan tuduhan berkepentingan politik sempit itu seolah-olah menidakkan integriti dan maruah ATM. Takkanlah maruah dan nilai anggota kita ni setakat RM300. Itu yang dituduh kita. Saya bagi pihak Angkatan Tentera kata Anwar Ibrahim dalam isu ini memang keterlaluan. Dan saya tak akan layanlah dan orang akan tolak pertimbangan sempit terhadap ATM seperti itu. Saya sebenarnya marah dan saya dapat feedback daripada ATM pun ramai anggota kita marah. Menurutnya, kempen seharusnya memberi fokus kepada kekuatan pasukan tanpa memainkan sentimen bersifat sementara dan sempit serta berbaur perkauman. Datuk Seri Hishamuddin menyatakan demikian selepas sesi walkabout di Pasar Pagi Kamunting bersama calon BN Dun Kamunting, Aulong dan Pokok Asam.
Menjelang hari pengundian awal PRU ke-15 Selasa ini, seramai 146,737 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan bakal menunaikan tanggungjawab masing-masing. Mereka akan mengundi di 153 pusat yang diwartakan SPR sebagai pusat pengundian awal. Kenyataan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang menyebut menjadi harapan ATM agar proses pengundian berjalan lancar. Proses mengundi bagi anggota yang didaftarkan sebagai pengundi pos pula telah bermula 7 November lepas hingga 19 November sebelum pukul 5 petang. Dalam pelaksanaan PRU ke-15 terutama pada 19 November, ATM juga bersedia menghulurkan bantuan kepada SPR, pihak berkuasa tempatan dan awam dalam memastikan perjalanan proses pengundian di seluruh negara berjalan lancar. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Perkembangan selanjutnya. Berbaki 5 hari saja lagi sebelum hari mengundi, kempen PRU ke-15 diperhebat dengan calon serta jentera parti terus mendekati para pengundi. Antara harapan dapat menawan hati pengundi, khususnya pengundi baharu. Di kawasan Parlimen Titiwangsa, Ibu Kota, isu pembangunan, kebajikan masyarakat dan perniagaan antara permasalahan dikenal pasti calon bertanding. Isu berkaitan pembangunan semula rumah bangsa Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS di Kampung Sungai Baru dan Jalan Berkeliling, pasar di Jalan Raja Bot, Caukit serta pasar di Kampung Datuk Keramat turut menjadi perhatian calon. Di Pulau Pinang, menaikkan imej dan memperkasa wanita menjadi fokus kempen calon BN Parlimen Permatang Pau. Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said berkata, ia bagi memastikan usahawan wanita di kawasan tersebut tidak ketinggalan dan terus bergerak maju. Katanya, usahawan wanita perlu diberi perhatian untuk terus berperanan penting dalam memacu ekonomi negara. Kempen calon bebas kawasan Parlimen Balik Pulau Datuk Sabarudin Ahmad dibantu artis popular tanah air Datuk Ahmad Azhar Osman atau lebih dikenali Datuk Awi. Selebriti popular yang juga rakan baik kepada calon bebas itu turun padang memberi sokongan moral pada sesi walkabout di sekitar Balik Pulau. Di Perlis, 6 calon BN sepakat berkempen sebagai satu pasukan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Indra Kayangan. Mereka ialah calon Parlimen Kanga, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahia, Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man, Dun Bintong Saiful Daniel Muhammad Yusof, Dun Sena, Lim Wee Ki Dun Indra Kayangan, Kamarudin Malik Dun Kuala Perlis dan Hamizan Hassan calon Dun Kayang. Selain beramah mesra bersama peniaga dan pengunjung pasar Cina, mereka turut mengedarkan risalah setiap calon. Di Kedah, satu kejohanan sepak takraw tertutup dianjur Perikatan Nasional PN Padang Serai bersama adun lunas. Calon PN Parlimen Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin berkata, penganjuran program bertujuan membudayakan aktiviti sihat selain berpeluang mendekatkan diri bersama pengundi muda. Di Parlimen Rembau, calon BN Datuk Seri Muhammad Hassan terus mempergiat kempen secara bersemuka. Beliau mengadakan lautan ke pusat daerah mengundi PDM Titian Bintangor, PDM Paroi dan program bersama anak muda di Senawang. Beliau beramah mesra dan mendengar permasalahan pengundi di kawasan tersebut. Selain kempen secara fizikal, beliau turut memanfaatkan platform media sosial. Saudara, rayuan secara bertulis atau berjumpa terus pemimpin tempatan boleh dikemukakan pelajar yang permohonan peranti siswanya ditolak kerana tidak memenuhi syarat ditetapkan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memaklumkan setakat ini 40,000 permohonan telah ditolak daripada jumlah keseluruhan yang mencecah lebih 470,000 pelajar. Mereka boleh mendapat sokongan daripada wakil rakyat, parlimen, adun atau pemimpin-pemimpin tempatan yang boleh memberikan testimoni
tentang latar belakang mereka. Jadi bagi yang tak berjaya jangan terlalu berduka cita. Kita belum secara muktamad menolak mereka. Ya, saya akan berikhtiar seberapa boleh. Pelajar yang berkeinginan yang telah membuat permohonan, asalkan tidak terlalu jauh daripada garis-garis syarat yang telah dikemukakan, kita akan beri pertimbangan, terutama yang ada sokongan daripada ataupun testimoni. Beliau berkata pihak sekolah seperti pengetua boleh membuat rayuan secara bertulis kepada pihaknya sekiranya ada pelajar yang tidak berjaya menerima peranti siswa. Dagangan Bursa Malaysia dijangka lebih tinggi minggu depan didorong kemasukan semula pelabur global ke pasaran. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd, Tong Pak Leng berkata, indeks penanda aras FBM KLCI diunjur berlegar antara 1,460 mata dan 1,480 mata. Sokongan daripada institusi asing dijangka melonjakkan bursa tempatan dengan momentum belian berterusan minggu depan. Sementara itu, rakan kongsi pengurusan SPI Asset Management, Stephen Ines berkata, saham-saham yang diniagakan di Bursa Malaysia meningkat minggu ini susulan inflasi Amerika Syarikat pada Oktober 2022 lebih rendah daripada unjuran. Data ekonomi Malaysia yang positif pada suku ketiga 2022 turut menyumbang kepada kenaikan minggu ini. Bagi minggu depan, perhatian pelabur dijangka tertumpu kepada langkah pelonggaran kuarantin untuk pengembara dan pemansuhan penggantungan penerbangan oleh China. Sementara itu, ringgit katanya dijangka mengukuh berbanding dolar minggu depan berikutan kekurangan data untuk menunjukkan negara maju itu akan meraih hasil memberangsangkan bagi mendorong pergerakan mata wangnya. Perkembangan membabitkan perubahan dasar sifar COVID-19 China akan turut menjadi pemacu utama pergerakan ringgit. Mata wang tempatan itu diramal diniagakan dalam julat 4.60 berbanding dolar minggu depan. Bagi perbandingan mingguan, ringgit naik 2.65% kepada 4.62 berbanding dolar Jumaat lalu daripada paras 4.74 minggu sebelumnya. Manakala berbanding mata wang utama lain, ringgit kebanyakannya diniagakan lebih rendah. MIDF Research menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi 2022 kepada 8% daripada 6.6% sebelum ini susulan pengembangan ekonomi suku ketiga yang lebih kukuh. Peningkatan secara berterusan dalam pendapatan dan keadaan pasaran buruh yang positif akan terus menyokong aktiviti penggunaan pada suku akhir 2022 dan 2023. Bagaimanapun, firma penyelidikan itu juga kekal berhati-hati terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mungkin dipengaruhi ketidaktentuan luaran. Tempahan baharu dan pesanan ekspor yang menyumbang kepada penyusutan dalam indeks pengurus pembelian pembuatan menunjukkan tanda-tanda permintaan yang perlahan. Di peringkat domestik, keputusan PRU15 bakal menentukan magnitud risiko politik kepada ekonomi Malaysia. Mengulas prestasi ekspor bagi suku ketiga, jelasnya peningkatan ketara dilihat dalam sektor perkhidmatan yang mencatat pertumbuhan 77% tahun ke tahun didorong peningkatan aktiviti dalam sektor pelancongan. PRU15 dijangka antara penyumbang kerancakan aktiviti ekonomi. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat ia secara tidak langsung memberi suntikan tunai kepada ekonomi domestik. Dan ini turut membantu ekonomi pada suku keempat untuk bergerak cergas, ya, berbanding dengan jangkaan awal bahawa ia akan sedikit perlahan. Jadi tempoh
berkempen sebanyak 2 minggu ini ya turut memberikan impak yang positif kepada ekonomi domestik berdasarkan pertambahan perbelanjaan, di antaranya perbelanjaan penginapan, perbelanjaan pulang ke kampung, perbelanjaan kenderaan dan makanan juga bertambah ya sewaktu tempoh berlakunya kempen PRU 15 ini. Walau bagaimanapun, permintaan swasta pada suku keempat tahun ini dijangka sedikit menguncup berikutan kenaikan kadar dasar semalaman OPR yang secara tidak langsung menaikkan kos dana yang merencatkan hasrat kebanyakan syarikat mengembangkan perniagaan masing-masing. Memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bertemu kembali. Pengurusan sistematik dan tersusun membolehkan penyaluran bantuan serta operasi menyelamat penduduk terjejas banjir menjadi semakin baik. Ia dapat dilaksana melalui pembabitan dan komitmen semua pihak selain mengambil iktibar pengalaman berhadapan situasi banjir terdahulu. Tinjauan kru RTM di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Binjai di Klang Selangor mendapati situasi dalam keadaan terkawal dan lokasi terlibat banjir semakin surut dan pulih. Kita dah bagi kerja. Kita buat mesyuarat, tugas menyelamat adalah bomba. Apa-apa dapat maklumat, bagikan bomba akan terus pergi. Lepas tu kalau tak ada aduan, bomba akan keliling tempat-tempat yang spot-spot kan. Dia akan keliling. Jadi memudahkan pemindahan. Yang keduanya daripada FPM. FPM yang akan menguruskan bahagian dalam. Bahagian dalam ni masang kemah, masang apa semuanya FPM semua buat. Lepas tu di samping tu juga kesihatan pun ada kat sini standby. Memang musim-musim banjir ni kita akan bergerak ya daripada satu kawasan ke satu kawasan meninjau mana PPS ya di mana ya mereka yang menjadi mangsa banjir ini memerlukan ya apa barang-barang keperluan yang diperlukan. Nampaknya buat masa ini keperluannya ialah untuk sedikit barang dapur ya. Dari segi makanan alhamdulillah cukup untuk family dengan orang-orang yang kat sini juga. Lebih elok yang tahun ni lah daripada tahun lepas. Dulu pun ada sekali juga. Ini nombor 2 kali. Kita makan ke apa, minum ke, semua okey. Tak ada masalah. Tapi rumah juga tak boleh buat apa-apa. Khamis lalu, beberapa jalan serta perumahan di sekitar Pekan Meru dinaiki air dengan 4 PPS dibuka. Setakat 3 petang, seramai 226 mangsa daripada 46 keluarga ditempatkan di SK Sungai Binjai dan 36 mangsa daripada 9 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Masjid Kampung Johan Setia. Ya, di Ibu Negara pula sejak 6 bulan lepas, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah membuat langkah persediaan menghadapi banjir. Keperluan itu melibatkan kawasan Kampung Periuk dan lokaliti berhampiran berikutan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Tinjauan sehingga 3 petang tadi mendapati tiada kawasan yang terjejas di Kampung Periuk walaupun hujan agak lebat. DBKL telah menempatkan pam di kawasan yang sering dinaiki air beserta sistem amaran banjir di Kampung Periuk, Kampung Baru. Bid hotspot banjir ni kita dah bermula daripada bulan 6 tahun lalu. Sekiranya berlaku banjir, kita akan tindakan awal kita akan onkan pam untuk sedut air lah daripada longkang masuk ke dalam saluran yang sepatutnya lah. Sekiranya berlaku juga banjir, kita akan tidak dapat dikawal, kita akan laporkan kepada Jabatan Kecemasan, Skuad Penyelamat DBKL, anggota bomba dan anggota pertahanan awam. Penduduk Kampung Periuk mengakui telah membuat persiapan perlu sekiranya kawasan ini dilanda banjir kilat. Tahun yang lepas pun 2 kali. Yang tinggi lah. Kalau sikit-sikit dah selalu dah.
Dah biasa je nak air. Tapi kalau yang 3-4 jam hujan, memang harus. Kita dah tahu dah standby lah. memang naik-naik jawabnya. Sebelum apa-apa kita naikkan barang, susun dulu. Kalau tidak nanti masalah juga, nak kena menyuci, basuh semua tu biasalah. Setiap kali hujan, memang kita orang yang biasa duduk kat sini akan tengok berdasarkan air longkang lah. Kalau longkang tu tak berjalan laju, mana air dah naik paras tangga ni, memang kita bersiap lah. Terdahulu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan amaran hujan lebat dan banjir kilat. Penduduk dinasihat berwaspada dengan sebarang kemungkinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Paparan imej satelit semasa masih lagi menunjukkan kelompok awan aktif membawa hujan yang masih lagi meliputi hampir sebahagian besar semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, keadaan hujan yang berlaku di sekitar negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang ini dijangka akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Untuk negeri-negeri di utara semenanjung dan pedalaman negeri Kelantan pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap di kawasan tersebut masih lagi boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap hanyalah tertumpu melibatkan bahagian pantai barat negeri Sabah, tengah dan juga barat Sarawak. Dan keadaan cuaca lembap melibatkan bahagian pantai barat Sabah dan tengah Sarawak ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Sementara itu, untuk bahagian barat Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Perlu juga diingatkan, dalam tempoh 2 ke 3 hari ini, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta terbit petir dan juga angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya pada waktu petang sehingga ke malam bagi bahagian utara dan juga pedalaman pantai barat semenanjung, Sarawak serta barat Sabah. Baik, untuk anda yang ingin mengetahui tentang keadaan cuaca pada hari esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta terbit petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak, serta di sekitar kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu yang masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca mendung dan juga hujan, terutamanya melibatkan daerah-daerah di kawasan pesisir pantai negeri Terbabit. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap hanyalah dijangka berpotensi untuk berlaku di sekitar bahagian barat Sarawak menjelang awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
bertemu kembali. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama Nazri Fahmi Syukri. Silakan. Saingan Piala Malaysia kini semakin menarik. Hakim Danish lakar sejarah di Indonesia. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan Piala Malaysia terlebih dahulu. Terengganu FC, TFC melangkah ke peringkat separuh akhir selepas membenam juara bertahan Kuala Lumpur KL City dengan agregat 4-1. Pada aksi suku akhir kedua malam tadi, TFC menang dengan keputusan 3-1. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Nerus, TFC mempamerkan permainan menarik menerusi serangan ke kubu KL City FC pada minit ke-22. Gol pertama hadir menerusi Manuel Ott. Anak buah Boyan Horak kemudiannya berhasil menemui jaringan penyamaan menerusi Muhammad Hakimi Azim Rosli di minit terakhir separuh masa pertama untuk kedudukan terikat 1-1. Bagaimanapun tuan rumah kembali mendominasi permainan menerusi jaringan KPCC pada minit ke-63 dan Kepa Sherman. Tamat permainan, TFC sah menempah aksi di peringkat separuh akhir dan bakal bertemu juara 33 kali Piala Malaysia, Selangor. Sementara itu, pengendali skuad penyu Muhammad Nafuzi Zain, barisan pemainnya dilihat sedikit tertekan pada awal permainan sebelum mampu bangkit. Tetapi player dapat menyerap tekanan dengan baik, mengekalkan disiplin dengan baik dan selepas kita menjadikan gol memberikan lagi keyakinan kepada pemain lagi dan lagi mengurangkan tekanan, lagi mudah untuk kita bermainlah. Dia juga tidak lupa meluahkan penghargaan kepada para penyokong skuad penyu yang sentiasa memberi sokongan sehingga mereka berjaya melangkah ke separuh akhir buat kali kedua berturut-turut. Tambah Nafuzi, apapun keputusan selepas ini, pencapaian mara ke separuh akhir adalah sesuatu yang sudah boleh dibanggakan. Dalam satu lagi pertembungan, Selangor FC turut melangkah ke separuh akhir walaupun selepas terikat 2-2 menentang Negeri Sembilan FC pada aksi suku akhir kedua. Keputusan itu menyaksikan Direct Giant menang dengan agregat 4-2. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan, Selangor FC yang menang 2-0 pada suku akhir pertama di Petaling Jaya minggu lalu bermula agresif dan menjadikan gol pembukaan pada minit ke-10 menerusi penyerang Brazil Harrison Cayon. Skuad Jam berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-24 hasil sepakan penalti yang disempurnakan Matthew Alves Leandro. Pasukan pelawat menambah gol kedua menerusi jaringan pertahanan tengah Yazan Muasa Al-Arab pada minit ke-45. Sebelum separuh masa pertama tamat, Negeri Sembilan FC kembali mengikat kedudukan menerusi sentuhan ketua pasukan Muhammad Zakwan Adaha Abdul Razak. Memasuki babak kedua perlawanan, kedua-dua pasukan dilihat berusaha menambah jaringan, namun kedudukan 2-2 kekal sehingga WC penamat. Selangor dijadual menentang TFC bagi aksi separuh akhir pertama pada 16 November ini. Selangor melangkah ke peringkat separuh akhir. Saingan Piala Emas Raja-Raja. Pasukan Selangor berjaya menambahkan penantian hampir 25 tahun apabila menjulang trofi berkenaan dengan menewaskan PDRM dengan kemenangan 3-2. Ia sekaligus berjaya mengulangi kejayaan Selangor pada edisi tahun 1997. Dalam saingan yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, menyaksikan Selangor terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Muhammad Adi Muzahir pada minit ketiga. PDRM mula tampil garang memburu gol penyamaan yang berjaya diperolehi menerusi Muhammad Fakulullah pada minit ke-23 sebelum Muhammad Iskandar Ismail menjadikan kedudukan 2-1 buat PDRM. Pada minit ke-73, Selangor berjaya menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Amirul Haziq. Kesaingan menghampiri penghujung perlawanan, Nazrin Muhammad Nasir muncul wira buat Selangor apabila meledak gol kemenangan. Sementara itu, pengendali Selangor Saiful Nizam Abdul Kamis akui bakat daripada Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahri AMD banyak membantu pasukan menjulang Piala Emas Raja-Raja edisi ke-100 tersebut.
saya berbangga sebab satunya adalah talent daripada AMD. Saya ada 5 player daripada umur yang 18 tahun. 5 tahun itu player yang Johan Pele Belia, dan kami campur kali dengan pemain Presiden Cup, dan tak ada isu, tak ada kata siapa, semua membantu, dan cuma saya bangga pemain AMD yang ada sini ada yang kualiti. Selaku juara, Selangor membawa pulang RM50,000 trofi, pingat dan syilik emas, manakala PDRM membawa pulang RM30,000 berserta pingat. Kita balik pula ke perkembangan sukan rugby. Rugby Piala Agong, penyandang juara Terengganu terus mengekalkan momentum kecemerlangan apabila mengkail rekod tanpa kalah di peringkat kumpulan untuk melangkah ke peringkat suku akhir setelah menafikan Melaka di laman sendiri dengan kemenangan 78 berbalas 3. Beraksi dalam hujan lebat nyata bukan halangan buat Terengganu. Mereka berjaya mengunjukkan tuan rumah seawal minit pertama permainan setelah pemain prop Nas Afi Muhammad Saleh bijak menebuk ruang pertahanan Melaka untuk jatuhan try pertama. Tambahan 2 mata melalui tendangan conversion mudah disempurnakan oleh Nur Azmi Saruman meletakkan Terengganu 7-0 di depan, diikuti 7 lagi mata diperoleh selang seminit kemudian. Terengganu meneruskan momentum untuk melakukan beberapa lagi try bagi menamakan aksi separuh-masa pertama dengan keputusan 3-3 tanpa balas. Melaka berjaya mencuri 3 mata pada babak kedua perlawanan menerusi pemain fullback Muhammad Afif Abdul Rahman. Melihat penguasaan penuh pasukan, Ketua Jurulatih Terengganu Nik Syahidan Muhammad Zain melakukan pertukaran taktikal bagi mengelakkan kecederaan. Perubahan itu tetap tidak menjejaskan tempo permainan Terengganu yang terus mengutip mata demi mata dan menamatkan perlawanan dengan keputusan 78 berbalas 3. Walaupun pada 5 minit pertama atau 10 minit pertama, pemain saya lebih berhati-hati lah memandangkan keadaan cuaca. Jadi kita juga merisaukan takut jadi apa-apa berlaku lah kepada kita punya player. Tapi Alhamdulillah tiada kecederaan yang berat dan bermain dengan baik dan mendapat kejayaan yang cemerlang. Terengganu bakal bertemu Perlis pada aksi separuh akhir 26 November ini. Kita balik pula ke perkembangan sukan pemotoran. Hakim Danish muncul pelumba pertama negara menjelang trofi Piala Bakar Asia ataupun ASEAN Talent Cup pada perlombaan penutup di Lita Antarabangsa Mandalika di Indonesia. Danish mengumpul 187 mata keseluruhan untuk menewaskan pelumba dari negara Jepun iaitu Shinja Izawa. Pada perlumbaan ke-6 yang memiliki 16 pusingan, Danish berjaya menaiki podium di tempat kedua dengan pelumba Indonesia Veda Iga Pratama muncul juara bagi pusingan berkenaan. Namun keputusan berkenaan sudah cukup buat pelumba 15 tahun berkenaan mengenepikan pesaing terdekat Izawa dengan kelebihan 10 mata. Danish dilombakan selaku juara keseluruhan selepas menaiki 7 podium dan 4 juara pusingan. Ini adalah kemenangan sulung buat pelumba negara sejak perlombaan itu diperkenalkan pada tahun 2014. Pelari dari Kenya mendominasi kategori maraton penuh terbuka lelaki dan wanita 42 km dan dalam larian Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM 2022 yang berlangsung edisi ke-12 di Kuala Lumpur. Johan terbuka lelaki menjadi milik Moses Kipto Kurgat dengan catatan masa 2 jam 11 minit 6 saat, manakala Johan terbuka wanita pula dirangkul oleh Selmit Nyawira Muriuki yang mencatat masa 2 jam 44 minit 16 saat. Lebih daripada 34,000 peserta membanjiri Dataran Merdeka selepas 2 tahun penganjurannya terpaksa ditangguh berikutan pandemik COVID-19. KLSCM 2022 berlangsung selama 2 hari melibatkan beberapa jalan utama sekitar ibu kota, antaranya Lebuh Raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh dan Lebuh Raya Duta Ulu Kelang. Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Standard Chartered Malaysia, Mark Jenin, yang ditemui berkata penganjuran KLSCM 2022 kali ini mendapat sambutan yang baik. It's all constrained by the capacity, right? So, I know there's a lot of demand for more and more runners, and we'll work with Trigo, the organisers, to manage the numbers. But if I can, I will have as many as possible. It's just that we also have to think about safety concerns and regulations. Dalam pada itu, bagi kategori maraton penuh lelaki dan wanita, warga negara Malaysia dimenangi S. Apu Vashantan dan Nur Amarina binti Musa. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahjan Kasim diiringi Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Mahadi Cik Ngah.
Kita balik pula ke aksi Liga Perdana Inggeris. Arsenal kini boleh merasa selesa menjalani tempoh rehat Piala Dunia selepas menundukkan Wolves 2-0 di tempat lawan. Keputusan itu membolehkan The Gunners memiliki kelebihan 5 mata mengatasi pencabar terdekat Manchester City. Kemenangan skuad kendaraan Mikel Arteta itu diraih hanya beberapa jam selepas Manchester City dikejutkan dengan kekalahan 1-2 kepada Brentford di laman sendiri. Kedua-dua gol asli dijadikan oleh kaptennya Martin Odegaard pada babak kedua perlawanan. Dengan prestasi konsisten yang dipamerkan anak buah Mikel Arteta pada musim ini, ia dilihat peluang terbaik buat klub itu untuk merampas trofi Liga Perdana Inggeris. Arsenal tidak pernah memenangi Liga sejak musim 2003-2004 dan gagal berada dalam kelompok 4 teratas sepanjang 6 musim lalu. Dalam pada itu, Chelsea terus dirundung malang selepas mengalami kekalahan Liga ketiga berturut-turut. Kali ini, giliran Newcastle menjinakkan anak buah Graham Potter dengan kemenangan 1-0. Situasi tersebut semakin menimbulkan kemarahan penyokong yang mahukan Potter dipecat. Sebahagian besarnya masih mahukan sentuhan pengendali terdahulu Thomas Tuchel yang berjaya membawa Chelsea menjulang Liga Juara-Juara. Gol tunggal perlawanan dijadikan Joe Willock pada minit ke-67. Kekalahan itu menyaksikan The Blues terperosok ke tangga ke-8 Liga dengan 21 mata, ketinggalan 8 mata di belakang Tottenham di kedudukan keempat. Kita balik pula ke saingan Bundesliga. Bayern Munich tidak berdepan masalah untuk menewakan Schalke dengan keputusan 2-0 pada aksi awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan Bayern berada di landasan terbaik untuk mempertahankan gelaran Liga. Mempunyai kelebihan 6 mata daripada pasukan tangga kedua RB Leipzig. Kita balik pula ke perkembangan sukan Formula 1. Pelumba Mercedes George Russell mengungguli saingan acara pecut pada Grand Prix Brazil. Ia juga adalah gelaran pertama beliau dalam kerjaya sebagai pelumba F1. Kemenangan itu membolehkan beliau meraih petak pertama bagi memulakan perlumbaan utama pada awal pagi esok. Dalam saingan acara pecut tersebut, Russell mencetak masa 30 minit 11.307 saat menewaskan pelumba Ferrari Carlos Sainz di tempat kedua. Bagaimanapun, Sainz tidak dapat bermula di petak kedua kerana penalti yang diterima sekaligus menyaksikannya diturunkan ke petak ketujuh perlumbaan. Petak permulaan kedua diisi oleh juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Mercedes, manakala Max Verstappen daripada pasukan Red Bull bakal bermula di petak ketiga. Edisi Sukan 13 November 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Ahmed Syukri, kembali semula bersama Andy dan Fahatul. Saudara, Parti Demokrat pimpinan Presiden Joe Biden kekal penguasaan majoriti di Dewan Senat. Dua pesawat perang dunia kedua bertembung dan terhempas masa pertunjukan udara di Dallas. Kita saksikan rangkuman luar negara. Keputusan pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat menyaksikan Parti Demokrat pimpinan Presiden Joe Biden berjaya mengekalkan penguasaan majoriti Dewan Senat. Keputusan tersebut menafikan ramalan awal penguasaan Parti Republikan yang dilihat cuba memanfaatkan sentimen semasa, didorong keadaan inflasi yang melonjak dan populariti Biden yang semakin lemah. Kemenangan itu mengesahkan kawalan Demokrat di Dewan Senat kerana naib Presiden Kamala Harris boleh memecah undian seri jika Dewan terikat sama rata 50-50. Donald Trump dijangka mengumumkan bakal bertanding pada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat Selasa ini. Bagaimanapun, sekutu lamanya menasihatkan agar menangguh terlebih dahulu langkah itu sehingga keputusan pemilihan penentu Dewan Senat di Georgia dimuktamadkan Disember depan. Penasihat bekas Presiden itu, Jason Miller, dalam satu wawancara memberitahu Trump tetap bersemangat dan teruja mengumumkan keputusan itu kepada penyokongnya. Dua pesawat era Perang Dunia Kedua bertembung
terbang dan terhempas semasa pertunjukan udara di Dallas. Nahas melibatkan pesawat bersejarah Boeing B-17 Flying Fortress dan Bell P-63 King Cobra. Namun tiada perincian mengenai jumlah mangsa didedahkan setakat ini. Pentadbiran penerbangan persekutuan FAA dan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan telah melancarkan siasatan terperinci insiden yang berlaku di lapangan terbang eksekutif dan Dallas itu. Sekurang-kurangnya 20 terbunuh dan 6 cedera selepas sebuah bas mini terbabas ke dalam terusan di utara Mesir. Bas membawa puluhan penumpang itu terbabas ke dalam terusan Mansuria selepas pemandu hilang kawalan. 18 ambulans dihantar ke lokasi kejadian untuk mencari mangsa yang terselamat. Mesir terkenal dengan sistem pengangkutan yang lemah dengan 56,789 kematian akibat kemalangan jalan raya pada 2020. Memastikan genre irama tradisional kekal relevan, Datuk Seri Siti Nurhaliza mempersembahkan beberapa lagu seperti Pantun Budi dan Yang Maulai dalam konsert Music of the Soul Siti Nurhaliza yang berlangsung selama 2 hari minggu lalu. Konsert yang turut menampilkan penyanyi legenda Datuk Awi itu meriah dihadiri lebih 3,000 penonton. Tak pernah lagi kan Datuk Awi menyampaikan lagu tradisional dalam dirakam, dan saya rasa itu antara irama tradisional yang untuk Abang Awi sangat sesuai kan, dan nampak gaya dia try nak buat lenggok tu kan. Jadi dan sedap. Memukau 3,000 penonton bukan sahaja dengan busana bernilai RM235,000, malah persembahan Datuk Seri Rosa di konsert Rosa 25th Shiny Years cukup memukau. Penampilan penyanyi Yudika dan Hel Husaini sebagai artis undangan memberi impak berganda buat konsert tersebut. Nampak bergembira, itu yang paling utama buat saya, karena saya merasa sebagai penyanyi memang harus menghiburkan, dan yang saya bahagia juga adalah kedatangan banyak sahabat-sahabat yang datang khusus untuk saya malam hari ini. Memilih usahawan selebriti Datuk Seri Vida tampil dalam single terbaharunya Swipe bukan bertujuan menumpang populariti. Malah jelas penyanyi hip-hop Alif, pemilihan tersebut dibuat atas kesesuaian suara Vida. Dan hasilnya lagu itu kini tular tanpa dikaitkan dengan nama usahawan tersebut. Kalau saya memang nak dia untuk buat viral, saya akan buat kempen untuk kontroversi ataupun, so dia buat benda, I think Datuk Seri Vida sangat sporting, dia mesti jujur, she will be available to do it, but I think a different approach. Penulisan liriknya cukup telus, tidak terkecuali dengan single terbarunya Pantang. Penyanyi Bil Musa tampil berkolaborasi bersama Noki Keklik. Single Pantang menyuarakan perjuangan kaum hawa yang sering ditindas menjadi satu nafas baru buat Bil yang ingin keluar dari zon selesa.
So this music video just shows our strength, and of course lah sebenarnya Noki yang lagi kuat kan, tapi macam dari segi fizikal, but dalam music video ni I yang selamatkan Noki. So it's just, for me, this song is about women empowerment. That's the inspiration behind this song. Selepas 4 bulan dilancarkan, lagu Casablanca nyanyian Nuha Barin dan Naufa Azrin terus tular dan berjaya menduduki tangga pertama carta radio tempatan, platform penstreaman digital di dalam negara maupun di negara jiran. Alhamdulillah lah, for me ini adalah salah satu opportunity dan juga achievement yang Nuha bangga lah. Alhamdulillah, rezeki. Lebih kurang untuk duit dengan Nuha. Sekali lagi macam tak ada masalah pun. Tak ada masalah, memang tak ada masalah. Tapi memang ada plan untuk keluarkan single masing-masing juga. Macam single untuk Nuha sendiri, single untuk saya sendiri. Peningkatan jumlah kes penceraian rumah tangga mendorong penyanyi La Ahmad terus menghasilkan single mengenai cinta. Saya pun makin lama makin tengok berita dengan kes cerai ni kan, makin memang tak dinafikan. Memang banyak, lagi-lagi time PKP tu lagi ada yang rimas nak tengok muka suami, tak tahan tengok muka bini. Macam yang ni lah mungkin satu step saya rasa nak suntik balik. Dalam pada itu, Lah akan menemui peminat di 25 Years Lah Ahmad Live in Concert pada 28 Januari depan di Stage 1 Theatre Petaling Jaya Performance Art Centre. Sebelum ini, lebih sinonim dengan lagu yang berentak rancak. Akhirnya, selebriti Kelly Azman beralih ke rentak balada dengan single terbarunya berjudul Dustakan Cinta. Cinta ni bukan kita nak dustakan cinta orang ke apa, tapi benda ni sering terjadi pada kita semua manusia di muka bumi ni. Tak kisahlah pasangan suami isteri ke, pasangan bercinta ke, ataupun adik-beradik ke, dusta tu selalu ada. So dalam lagu ni saya tekankan, kalau boleh kita janganlah berdusta sesama sendiri. Turut mengadakan konsert di ZEP Kuala Lumpur minggu lalu, kumpulan Gigi Ternyata, Arman Dewa Bujana, Thomas Ramdan dan Gusti Henry pulang bergaya kerana mampu mengubati kerinduan selama 14 tahun para peminatnya di sini. Meski hanya mempromosikan konsertnya di laman sosial sendiri, kebanjiran hampir 5,000 pengunjung di konsert Hujan Rumah Kita Sabtu lalu ternyata membuktikan kumpulan hujan itu berada dalam kelas tersendiri. Sebanyak 34 lagu popular mereka didendangkan kepada peminat dalam persembahan 3 jam itu. Antara lagu yang dipersembahkan Pagi Yang Gelap, Dugaannya, Obsesi, Kotak Hati, Kuala Lumpur dan Aku Skandal. Kemeriahan konsert hujan mengakhiri Bidiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Farah, sejauh mana Farah sanggup untuk melakukan aktiviti ekstrim? Berani tak? Bergantung kepada aktiviti itu sendirilah. Okey, samalah macam saya juga pun. Apapun, kalau anda juga mahu melakukan aktiviti ekstrim, jangan sekali lakukannya tanpa sebarang pengawasan. Betul tu Andy. Seperti kejadian yang berlaku kepada seorang individu yang di Perancis ini, kita saksikan dalam hashtag. Seorang pendaki gunung memuat naik rakaman video. Beliau sedang selesa berbaring dalam buaian yang tergantung beribu-ribu kaki di udara dan dikelilingi gunung. Kejadian berlaku di Painis, Spanyol itu. Merupakan lokasi banjaran gunung melintasi sempadan Perancis dan Spanyol dengan jarak hampir 500 km. Gunung ini mencapai ketinggian maksimum 3,404 meter atau 11,168 kaki di puncak Aneto. Individu ini kelihatan sedang beriadah di atas buaian yang diikat pada puncak dua batu gunung tinggi sambil mengendalikan kameranya. Aksi ini nampak menggerunkan, namun keindahan pemandangan gunung dilitupi salji sangat mengagumkan.
Gelagat seorang pelanggan menikmati makanan di atas mesin jahit yang dijadikan meja tular di media sosial. Rakaman menunjukkan individu ini sedang leka makan dan menggunakan telefon, tidak menyedari kelakuannya dirakam pemilik kedai. Warganet menganggap penggunaan mesin jahit sebagai meja makan mengembalikan nostalgia tahun 90-an. Penggunaan mesin jahit klasik itu sebagai meja makan juga dianggap kreatif. Felix Semper, seorang artis, menunjukkan kehebatannya menghasilkan ukiran arca kertas. Semua koleksi arca yang ditampilkan nyata kelihatan hidup sehinggakan sukar untuk percaya ia hanya dihasil menggunakan ribuan helaian kertas. Semper memerlukan sekurang-kurangnya seminggu untuk menyiapkan arca yang diidamkan. Jelasnya, setiap arca kertas yang dicipta adalah unik. Selain memerlukan ketelitian, ia juga perlu fokus yang tinggi. Saudara, berita perdana Ahad 13 November 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, yang sahih di RTM dan #MyPRU ke-15. Ya, saksikan naratif khas PRU 15 selepas ini bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan kita jumpa lagi.